Kembali ke Kubi-Kubigo, Anda bersama saya, Ikram. Antara banyak benda yang kita buat masa PKP ini ialah main game. Macam juga saya suka main game jenis horror ataupun seram. Lagi-lagi kalau game tu diinspirasikan daripada sebuah kisah benar. Contohnya, video game Granny, di mana pemain harus keluar daripada sebuah rumah yang dihantui oleh seorang nenek yang jahat. Game ni sebenarnya diinspirasikan daripada sebuah kisah seorang nenek yang membunuh keluarga dia dengan meracun. Begitu juga dengan game Five Nights of Freddy, di mana pemain perlu untuk lari daripada moskot-moskot yang berhantu. Ini diinspirasikan daripada sebuah insiden pembunuhan yang berlaku di sebuah restoran yang benar-benar wujud. Itulah perkongsian kita pada hari ini. Kita akan melihat antara 5 game horor yang diinspirasikan daripada kisah benar. Video game kelima yang akan kita lihat ialah Granny. Popular pada tahun 2018 dahulu. Granny adalah sebuah game jenis survival di mana pemain akan bermain sebagai seorang kanak-kanak yang terperangkap ataupun dikurung di dalam sebuah rumah yang terpencil. Di dalam rumah ni tinggal seorang nenek tua. Tapi nenek ni bukanlah seorang nenek yang baik hati ataupun penyayang, tidak. Ini adalah seorang nenek yang sangat-sangat jahat, di mana dia adalah seorang pembunuh bersiri. Asal-usul nenek ni tidak diceritakan, menimbulkan banyak teori dan spekulasi di kalangan pemain. Antara teori ialah dia adalah seorang nenek yang sangat jahat dan dia bukanlah manusia tetapi seekor syaitan yang menyerupai manusia. Sementara tu ada juga teori yang mencadangkan nenek ni adalah seorang cannibal, disebabkan di sekeliling rumah dia tu penuh dengan tompokan-tompokan darah. Apa yang pasti, kanak-kanak yang berada di dalam rumah tu pasti akan dibunuh oleh nenek jahat ini. Misi utama pemain ialah untuk mencari jalan keluar dari rumah. Mereka perlu berlegar-legar di sekeliling rumah mencari clue dan juga kunci, membuka pintu keluar dari rumah. Tapi ia tidak semudah itu. Dengan soundtrack yang menyeramkan dan juga puzzle yang sangat-sangat sukar, nenek Granny ni akan berlegar-legar di sekeliling rumah dan cuba untuk menangkap pemain, menghalang pemain dari menyelesaikan misi mereka dan keluar dari situ. Ramai yang percaya game Granny ini diinspirasikan dari kisah seorang nenek yang membunuh keluarganya dengan memberikan mereka racun. Nenek ini dikenali sebagai Nanny Doss ataupun The Giggling Nanny ataupun nenek yang ketawa. Dari tahun 1920-an sehingga tahun 1954, Nanny Doss membunuh 11 orang, termasuklah 2 orang cucu, 4 orang suami, 2 anak, adik, emak dan juga emak mertua. Dia diberikan nama The Giggling Nanny ataupun nenek ketawa disebabkan di setiap gambar dia nampak tersenyum dan gembira. Tapi siapa yang sangka di sebalik senyuman tu tersembunyi depresi dan niat untuk membunuh bukan orang lain tetapi ahli keluarga dia sendiri, hanya disebabkan mereka tidak bersetuju dengan dia. Nenek ni telah ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup. Dia telah meninggal pada tahun 1965 disebabkan leukemia. Itulah kisah benar yang dikatakan menjadi inspirasi kepada video game Granny. Video game seterusnya ialah nombor 70, Eye of Basir. My name is Aaron. Today I turned 36. Things I experienced in my past have led me here. I've conducted historical excavations, found bones, trained students. I've read hundreds of books, studied different cultures, seen people from every race and walk of life, but nothing ever touched me like what I experienced that day. My life was turned upside down by a piece of paper that I found lying just beside me one morning. I discovered many rooms in my own house with sealed doors that I had never seen before. I examined them and figured out I'd been looking at hierograms all this time. The more I investigated them, the more they captivated me. And the reason for all these things seems to be an eyepiece. I just can't figure it out.
Popular pada tahun 2017 dahulu, ini adalah sebuah game adventure seram yang menceritakan pengalaman dua beradik yang menjelajah masuk ke rumah nenek mereka yang telah lama meninggal dunia. Mereka masuk ke sini untuk merungkai satu misteri. Erhan dan Aras selalu merasa ada sesuatu yang tidak kena setiap kali mereka pergi ke rumah nenek mereka, dan perasaan ini masih lagi tetap ada walaupun nenek mereka telah meninggal selama 20 tahun. Perasaan inilah yang menyebabkan mereka kembali ke rumah nenek mereka yang bernombor 70 tu. Erhan kembali ke rumah nenek mereka. Namun begitu, itulah kali terakhir Basir mendengar kabar dari Erhan. Erhan hilang di dalam rumah tersebut. Gelisah dengan kehilangan Erhan, Aras kemudian kembali ke sana dan tekad untuk mencari Erhan. Pemain akan bermain sebagai Aras. Aras mempunyai satu azimat yang dikenali sebagai Eye of Basir. Satu azimat yang boleh melihat benda yang mata manusia tidak boleh lihat. Dia akan masuk ke dalam rumah dan cuba untuk mencari clue, menyelesaikan misi dan merungkai misteri kehilangan Erhan. Itu pun kalau Aras tidak hilang akal. Pencipta Eye of Basir, Volkan Demir, kemudian mengesahkan kisah di dalam game ini adalah sebuah kisah yang benar berlaku di sebuah rumah. Namun begitu, lokasi rumah ini tidak didedahkan kepada umum. Dan menurut dia lagi, apa yang berlaku di dalam game itu memang pernah berlaku di rumah yang disembunyikan lokasinya ini. Walaupun begitu, ramai tahu Volkan Demir berasal dari Turki dan menganggap rumah yang dimaksudkan ini terletak di Turki. Azimat Eye of Basir pula menimbulkan kontroversi bila di sekeliling bulatan azimat ni tertulis ayat-ayat sihir di dalam bahasa Jawi. Tapi selain daripada pengakuan Volkan, tiada lagi maklumat ditemui mengesahkan jalan cerita game ni sebagai benar. Ia tidak pernah dicatatkan di dalam sejarah, tidak pula dilaporkan di akhbar, membuatkan ramai yang tertanya-tanya, adakah kenyataan daripada pencipta game ini hanyalah publicity ataupun memang benar. Game seterusnya adalah Kholat. Kholat popular pada tahun 2015 dahulu. Sebuah game eksplorasi survival dengan elemen seram di mana pemain akan bermain menjelajah di sekitar kawasan pergunungan Ural di Rusia. Sebuah pergunungan di mana pada tahun 1959 dahulu ada 9 pelajar dari Rusia ditemui meninggal dengan misteri. Mereka meninggal ketika mendaki ke puncak gunung. Di awal permainan, pemain secara tidak sengaja akan terjatuh ke kawasan bekas tapak perkemahan pelajar-pelajar yang hilang di sini. Dia kemudian akan menemui clue dan petanda yang ditinggalkan oleh pelajar yang hilang ataupun mereka yang cuba mencari pelajar-pelajar ini. Dan dengan clue-clue inilah dia akan cuba merungkai apa sebenarnya yang terjadi. Ditemani dengan soundtrack menyeramkan, kawasan sekeliling yang penuh dengan salji dan angin kencang, pemain akan masuk ke dalam gua, akan mendaki gunung dan menjelajah ke seluruh kawasan. Game ini diinspirasikan dari kisah yang saya ceritakan tadi, kisah 9 pelajar dari University Polytechnic Ural yang hilang di dalam ekspedisi mendaki untuk naik ke puncak gunung. Kumpulan ini diketuai oleh Igor Dyatlov. Di dalam perjalanan naik, mereka akan Bumi dipenuhi dengan manusia, tetapi mereka banyak berdosa sehingga Tuhan di beberapa tempat persinggahan. Untuk beberapa hari semuanya normal dan berjalan dengan lancar. Tidak sehingga mereka berhenti dan mendirikan kemah di perhentian yang diberi nama Kholat Shakil. Pada waktu malam mereka dikejutkan dengan sesuatu membuatkan mereka tergesa-gesa untuk keluar dari kemah dan melarikan diri tanpa mengenakan pakaian yang lengkap. Banyak teori yang muncul untuk menjelaskan peristiwa ini, dari mereka kononnya diserang oleh orang asli, diserang oleh tentera yang pada waktu itu mahu mendirikan pangkalan rahsia di sana, diserang oleh makhluk mitos seperti Yeti. Tapi penjelasan terbaru yang mungkin masuk akal dibuat pada tahun 2019 bila mereka bergegas keluar disebabkan berlakunya runtuhan salji yang sangat teruk.
Itulah kenapa ada beberapa dari mereka yang ditemui tertimbun di bawah salji. Namun begitu, masih banyak lagi misteri yang belum dijelaskan yang masih menjadi persoalan sehingga hari ini. Itulah kisah benar yang menginspirasikan game Kholat. Game seterusnya ialah The Town of Light. I must always concentrate on nothingness. Otherwise, I get confused and I'm afraid I won't be able to find my way back. Any thoughts upset me in an incredible manner, which I'm not able to cope with. I'm afraid of myself. The Town of Light, di mana pemain akan bermain sebagai seorang remaja perempuan yang bernama Rini. Rini berusia 16 tahun. Sekitar tahun 1938, Rini adalah seorang pesakit di sebuah hospital sakit mental. Dia dianggap sebagai pelik, ganjil dan berbahaya oleh orang-orang di sekeliling. Itulah sebab kenapa dia dikurung di hospital ni. Tapi ada sebab kenapa dia mempunyai masalah mental. Salah satunya ialah dia selalu didera oleh ibu dia sendiri yang menyebabkan tekanan dan kemurungan. Tapi bila Rini tiba di hospital, menyangka yang dia akan menerima rawatan, dia salah sama sekali sebab di sana dia didera oleh para jururawat lelaki. Di hospital ni dia bertemu dengan rakan baik dia yang bernama Amara, tapi mereka dipisahkan sebab pihak hospital tidak mahu pesakit menjalinkan hubungan sesama sendiri, yang kemudian dia dapat tahu Amara sebenarnya tidak pernah wujud. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bermain dengan psikologi para pemain di dalam game The Town of Light. Untuk kisah benar pula, untuk watak Rini, dia adalah watak rekaan semata-mata. Tapi hospital tempat Rini ditahan memang sebuah hospital mental yang wujud, iaitu Hospital Sakit Jiwa Volterra di Tuscany, Itali. Hospital ni beroperasi dari tahun 1888 sehingga tahun 1978. Suatu ketika dahulu, ini adalah rumah kepada 6,000 orang pesakit mental. Mereka dihantar ke sana, tapi pelik bila tiada seorang pun dibenarkan untuk keluar dari situ, sehingga kan hospital ni diberikan gelaran The Place of No Return. Penderaan dan penganiayaan juga kerap berlaku di sini. Selain itu, mereka akan menggunakan kaedah rawatan yang kejam seperti pembedahan tanpa bius ataupun menggunakan kerusi elektrik. Antara pesakit yang terkenal di sini dikenali sebagai Oresta Fernando Nenteli, seorang lelaki yang ditahan selama 14 tahun yang meninggalkan ukiran di dinding di sekitar hospital. Tempat inilah yang menginspirasikan game The Town of Light. Game terakhir kita adalah Five Nights at Freddy. Ini adalah antara game paling popular di dalam senarai ini. Five Nights at Freddy popular pada tahun 2014. Game yang berkonsepkan seram, pemain akan bermain sebagai karakter yang bekerja shift malam di sebuah restoran yang dikenali sebagai restoran Freddy Fazbear Pizza. Di restoran ni semuanya nampak normal di siang hari, tapi setiap malam keadaan di dalam restoran ni akan berubah 360 darjah, di mana maskot-maskot restoran akan hidup dan menghantui seluruh restoran. Pemain perlu bertahan daripada ditangkap oleh maskot-maskot ni dengan menggunakan peralatan yang disediakan seperti kamera CCTV, menggunakan sistem panel untuk mengawal pintu ataupun lampu untuk terus kekal hidup. Dan mereka perlu bertahan selama 5 hari di situ. Game ini diinspirasikan dari kisah yang berlaku di salah sebuah restoran yang dikenali sebagai Chuck E. Cheese. Sekitar tahun 1980, ada 5 orang pekerja yang bekerja shift malam, termasuklah bos mereka. Tapi tanpa mereka sedar, ada seorang bekas pekerja yang baru sahaja dipecat bersembunyi di dalam tandas dan menunggu semua pintu ditutup, meninggalkan hanya mereka berenam sahaja di dalam. Sebaik sahaja pintu restoran ditutup, bekas pekerja yang bersembunyi ini
menembak 4 dari mereka, meninggalkan 1 orang hidup dan 1 orang inilah yang menceritakan apa yang terjadi. Berbalik kepada game, dipercayai maskot-maskot yang berhantu di dalam game tadi ialah sebagai simbolik kepada pekerja-pekerja yang dibunuh. Mereka menghantui seluruh restoran dan akan menghantui sesiapa yang bekerja di situ pada waktu malam. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Siapa yang sangka game-game ni ada yang famous, ada yang tidak, diinspirasikan daripada kisah benar. Mungkin anda tahu game-game lain yang diinspirasikan dari kisah benar, bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini akan dibuat naik pada masa hadapan. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go, menarik setiap hari.